Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nurhaniza dan rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Pada hari ini, kami dari kumpulan 10 akan melakukan pembentangan mengenai tajuk rakam data suara seorang pelajar Universiti Sains Malaysia yang berbangsa Melayu yang berasal dari Pantai Timur Semenanjung Malaysia selama 5 minit. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Amy Salini binti Sufkri bernombor matrik 156923 diikuti dengan Nur Diana binti Zakaria bernombor matrik 156240. Seterusnya Aisyah Zulaika binti Muhammad Rizwan 158103 dan akhir sekali ialah Syairolin Jackson Terang bernombor matrik 159776. Bagi memulakan pembentangan ini, saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai konsep fonologi. Menurut Arbad Othman 1983, beliau mendefinisikan bidang fonologi sebagai bahagian daripada bidang linguistik deskriptif yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia. Manakala menurut Abdullah Hassan 2005, beliau menjelaskan bahawa fonologi ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi-bunyi bahasa. Secara umumnya, dapat ditakdirkan bahawasanya fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. Ahli kumpulan kami iaitu Nur Diana binti Zakaria telah menemu bual seorang pelajar Universiti Sains Malaysia yang berasal dari negeri Terengganu iaitu Anis Nabilah binti Kamarudin yang merupakan seorang pelajar sains kemasyarakatan. Kami telah menemu bual pelajar tersebut mengenai pengalaman berhari raya di kampung pada tahun ini. Terdapat beberapa aspek yang dapat diperlihatkan melalui temu bual ini, termasuklah penggunaan fonem vokal, fonem konsonan, fita distinktif dan proses fonologi yang wujud dalam data suara tersebut. Baiklah, hasil daripada temu bual yang telah dilakukan oleh kumpulan kami telah menganalisis data tersebut kepada 5 fonem konsonan dan 5 fonem vokal. 5 fonem konsonan yang dapat dikenal pasti oleh kumpulan kami daripada data rakaman tersebut ialah konsonan W, konsonan N, konsonan NG, konsonan K dan konsonan R. Manakala 5 fonem vokal yang didapati oleh kumpulan kami daripada data rakaman itu ialah vokal A, vokal O, vokal E, vokal U dan vokal I. Seterusnya, saya akan menjelaskan fita distinktif bagi fonem konsonan yang telah dikenal pasti oleh kami dalam rakaman data tersebut. 5 fonem konsonan yang dapat dikenal pasti termasuklah penggunaan konsonan W dalam perkataan kuih. Fonem W di sini mempunyai fitur distinktif plus sonoran, minus konsonan, plus bunda, plus kontinuen dan plus bersuara. Seterusnya ialah konsonan N dalam perkataan jenis. Fonem konsonan N ini mempunyai fitur distinktif plus konsonan, minus silabik, plus nasal, plus anterior dan plus koronal. Selain itu, terdapat juga penggunaan fonem konsonan NG dalam perkataan asal Kang. Fonem konsonan NG mempunyai fitur distinktif plus konsonan, plus sonoran, plus nasal, minus silabik, plus belakang dan plus tinggi. Dapat juga penggunaan fonem konsonan K dalam perkataan kerepit. Fonem konsonan K di sini mempunyai fitur distinktif plus konsonan, minus silabik, minus sonoran, plus belakang, plus tinggi, minus kontinuan. Akhir sekali, terdapat penggunaan fonem konsonan R dalam perkataan bakar. Fonem konsonan R mempunyai fitur distinktif minus silabik, plus konsonan, plus sonoran, minus nasal, plus kontinuen, plus belakang, plus bersuara. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Aisyah Zulaika binti Muhammad Rizwan dengan nombor matrik 158103. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan fitur distinktif bagi fonem vokal. Yang pertama ialah vokal A, iaitu bagi perkataan maaf. Fitur distinktif bagi vokal ini ialah minus belakang,
plus sonoran, plus silabik, minus nasal dan juga minus anterior. Bagi vokal yang kedua pula ialah vokal O bagi perkataan rumah ataupun rumoh cara sebutannya. Filter distinktif bagi perkataan ini ialah plus silabik, plus sonoran, minus nasal, minus koronal, plus bersuara dan juga plus belakang. Yang seterusnya ialah vokal E. Filter distinktif bagi vokal E ialah minus tinggi, plus sonoran, plus silabik, minus nasal dan juga minus koronal. Dan seterusnya ialah vokal U, iaitu filternya ialah plus silabik, plus sonoran, minus nasal, minus anterior, plus tinggi, plus belakang. Dan akhir sekali ialah vokal I, iaitu plus tinggi, plus sonoran, plus silabik, minus nasal dan juga minus koronal. Terima kasih kepada saudari atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya saya Nadiana akan membentangkan berkaitan proses fonologi yang terdapat dalam transkripsi yang kami lakukan. Proses fonologi yang pertama adalah proses penyisipan geluncuran W. Proses penyisipan merupakan proses menyisip sesuatu fonem sama ada vokal atau konsonan di antara fonem dalam sesuatu kata atau sempadan kata. Dalam perkataan kuih, ini kita dapat lihat berlakunya penyisipan geluncuran W di antara huruf vokal U dan I, menjadikan perkataan tersebut disebut sebagai kuih. Seterusnya, proses perubahan S kepada H. Jika kita lihat, perkataan jenis mengalami perubahan apabila disebutkan oleh informan dari Terengganu, iaitu pada akhir katanya huruf S bertukar kepada H yang menjadikan perkataan itu disebut sebagai jenis. Proses perubahannya boleh dilihat melalui rumus yang ditunjukkan dalam slide. Proses fonologi yang ketiga adalah proses penambahan G. Perkataan asalkan mengalami proses penambahan G pada akhir perkataan tersebut, menjadikan perkataan tersebut disebut sebagai asalkan oleh informan. Seterusnya adalah proses pengglotisan. Proses pengglotisan merupakan proses sesuatu fonem menjadi fonem hentian glotis. Dalam bahasa Melayu, semua konsonan K menjadi hentian glotis apabila konsonan K berada pada posisi koda. Contohnya, perkataan kerepek yang disebutkan oleh pelajar Terengganu. Konsonan K pada akhir kata kerepek bertukar menjadi hentian glotis. Seterusnya adalah proses pengguguran konsonan R. Dalam bahasa Melayu, konsonan R di posisi koda dan di akhir kata tidak dibenarkan hadir pada struktur permukaan dan konsonan ini mengalami pengguguran. Contohnya, perkataan bakor akan digugurkan konsonan R pada akhir katanya, menjadikan perkataan itu disebut sebagai bakor. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada saudari Syai. Okay, seterusnya bagi proses fonologi vokal, untuk vokal yang pertama iaitu A dalam perkataan maaf, berlakunya proses penyisipan faringal, iaitu boleh kita lihat di mana berlakunya penghentian glotis di antara ma dan af, dan daripada rumus tersebut kita dapat melihat ada plus nasal. Dan seterusnya bagi vokal O dalam perkataan rumoh, terdapat proses penengahan vokal, iaitu daripada perkataan asal rumoh iaitu rumah menjadi rumoh. Dan dalam rumus tersebut kita dapat lihat daripada vokal A kepada vokal O. Kemudian di akhir sekali ada H. Seterusnya bagi vokal E dalam perkataan raya, berlakunya proses penengahan vokal juga, di mana sepatutnya perkataan raya pada asalnya ialah raya, dan apabila disebut menjadi raya. Jadi di sini berlakunya proses penengahan vokal daripada vokal A kepada vokal E.
Kemudian, bagi vokal U dalam perkataan mercun telah menghasilkan proses asimilasi, iaitu proses sesuatu penggalan mengambil fitur bersebelahan dengannya, iaitu titik artikulasi yang sama. Dan perkataan asal ialah mercun, dan apabila disebut menjadi mercong. Dan daripada rumus kita dapat lihat bahawa bermula dari V kepada plus nasal dan kemudian K dan plus nasal. Seterusnya ialah bagi vokal I, iaitu dalam perkataan sibuk, yang pada asalnya ialah perkataan sibuk, apabila disebut menjadi sibuk. Jadi di situ berlakunya proses penurunan vokal pada vokal I, iaitu vokal I akan menjadi E, dan berlakunya dan terjadilah sebutan sibuk. Kesimpulannya, berdasarkan analisis transkripsi data suara yang direkodkan daripada pelajar Terengganu, kami dapat menyenaraikan fitur-fitur distinktif bagi huruf konsonan iaitu W, N, Ng, K, dan R, serta huruf vokal E, O, I, U, dan I. Kami juga dapat mengenal pasti serta menunjukkan proses fonologi yang berlaku dalam transkripsi yang kami lakukan seperti proses penyisipan guncuran, proses pengguguran konsonan R, proses penyisipan faringal, dan proses asimilasi. Jadi, jelaslah melalui analisis yang dilakukan, kami dapat memperincikan perubahan dan perbezaan ucapan yang dipertuturkan oleh penutur bahasa Melayu yang berdialek Terengganu berbanding penutur bahasa Melayu standard. Sekian, terima kasih.